Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Abdul Hanis serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 K7 bagi kursus MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban akan membentangkan topik kami pada hari ini iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dengan tajuk kami iaitu apakah punca dan cabaran dalam menangani isu perkauman bagi membentuk masyarakat yang bertanggungjawab di Malaysia. Itu izinkan saya memperkenalkan kumpulan kami iaitu saya Nurul Nadira binti Muhammad Faisal serta rakan-rakan saya iaitu Nur Atira binti Nordin, Samini Dato' of Subramaniam, Hujatul Mabrurah binti Askuri, Hafiz Aiman bin Adi Azman, Nurul Natasha binti Zamri, Cik Alif Hilfi bin Cik Muhammad Nazri, Amira Najwa binti Muhammad Biyajid, Wan Nur Hidayah binti Wan Ali dan juga Muhammad Adam Haziq bin Ahmad Nizam. Sebagai pengenalan, saya akan menerangkan tentang apakah itu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ini boleh difahami sebagai satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pegangan mereka yang dipengaruhi oleh keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Di Malaysia, istilah etika, moral, akhlak dan sebagainya sering diguna pakai bagi menggambarkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat yang lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Tanggungjawab sosial ini seringkali bersumberkan nilai yang dipengaruhi oleh agama, budaya atau falsafah kehidupan yang mempengaruhi pegangan mereka. Yayasan Tanglung di SMK Pusat Bandar Puchong 1 menyebabkan berlakunya salah faham antara orang Melayu dan orang Cina. Hal ini dapat dilihat apabila segelintir penduduk di kawasan tersebut menyebarkan berita di laman sosial mengatakan bahawa Yayasan Tanglung tersebut terlalu berlebihan. Salah faham antara penduduk Cina dan Melayu bertambah apabila 7 orang menteri turun padang untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarahan orang Melayu tercetus disebabkan menteri-menteri tersebut mempertahankan Tanglung tetapi berdiam diri ketika isu tulisan Jawi ditimbulkan. Isu Dr. Zakir Naik masuk campur dalam hal perkauman menyebabkan ketegangan antara rakyat Malaysia berlaku. Zakir Naik yang merupakan penceramah bebas dari negara India memasuki Malaysia setelah dibuang negara kerana menimbulkan perbalahan dalam kalangan penduduk di negara India. Beliau menimbulkan kekecauan antara penduduk Malaysia dengan mengatakan bahawa orang Cina dan orang India harus pulang ke China dan India. Rakyat India dan Cina di Malaysia tidak berpuas hati dan marah kerana penduduk Melayu menyokong Dr. Zakir Naik. Hal ini menggugat keamanan antara rakyat yang berbilang kaum. Isu berkaitan pengenalan tulisan Jawi di sekolah vernacular menggugat keamanan di Malaysia kerana penduduk Cina dan India tidak menyokong cadangan tersebut. Pengenalan tulisan Jawi dalam buku teks sekolah rendah menyebabkan rakyat India dan Cina membantah kerana berasa takut. Hal ini menjadi keruh lagi apabila ada pihak yang ingin menghapuskan sekolah vernacular di negara ini. Penghapusan sekolah vernacular dicadangkan kerana ada pihak yang mengatakan bahawa negara yang berdaulat tidak boleh mempunyai dua aliran pendidikan. Penduduk Cina dan India tidak berpuas hati kerana perkara ini menunjukkan suara dan kaum India dan Cina tidak dipedulikan oleh segelintir pihak. Akhir sekali, isu berkaitan dengan peristiwa 13 Mei menjadi bukti bahawa isu perkauman di Malaysia boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan menggugat keharmonian dalam negara ini. Pilihan Raya Umum 1969 dikatakan bahawa menjadi punca utama terjadinya sejarah hitam di negara kita. Isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi punca utama berlakunya rusuhan tersebut. Terdapat pihak yang mengatakan bahawa pengaruh kuasa luar telah mendorong kepada rusuhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cik Alif Hilfi bin Cik Muhammad Nazri, nama matriks S62365. Jadi saya akan menerangkan tentang objektif kenapa kami melakukan ataupun membuat kajian ini ataupun membincangkan tentang tajuk ini. Jadi objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca dan cabaran dalam menangani isu perkauman yang ada di Malaysia. Yang kedua adalah kami ingin menganalisis kepentingan betapa pentingnya perpaduan kaum di Malaysia ini. Dan yang ketiga adalah untuk mencadangkan usaha ataupun langkah-langkah bagi memastikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia menjalankan tanggungjawab mereka dan memainkan peranan masing-masing di dalam masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
saya, Wan Hidayah, akan membincangkan faktor-faktor berlakunya isu perkauman dalam Malaysia. Faktor yang pertama ialah kekurangan sifat sedar diri. Apabila seseorang kurang sifat sedar diri tentang keindahan hidup harmoni dalam satu negara, mereka akan mula menimbulkan masalah. Sebagai contoh, satu kaum ini menyebarkan berita palsu tentang kaum yang lain di media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, media sosial ialah tempat satu medium di mana berita sangat cepat tersebar. Jadi aksi ini dapat memburukkan nama baik kaum yang lain. Faktor yang kedua ialah pengaruh persekitaran. Seseorang yang duduk dalam keadaan yang tidak bercampur dengan kaum yang lain lebih cenderung untuk merendahkan kaum yang lain. Apabila kita dibesarkan dalam satu kaum saja, fikiran kita mudah untuk tertutup, tidak terbuka seperti orang yang hidup bercampur kaum. Jadi mereka akan fikir kaum mereka sahaja yang paling hebat, yang baik. Jadi mereka akan fikir kaum yang lain ni, kaum yang bukan kaum mereka ni amat kolot. Jadi fikiran sebegitulah memudahkan mereka untuk menjatuhkan kaum yang lain. Faktor yang terakhir ialah politik. Apabila wujudnya parti politik yang berasaskan kaum dan isu yang diketengahkan oleh sesetengah parti ini menyentuh sensitiviti kaum yang lain. Jadi perkara ini menimbulkan isu perkauman. Sebagai contoh yang dapat kita lihat ialah ketika siaran sidang Dewan Rakyat yang berlaku di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dalam negara yang mempunyai pelbagai etnik, kerjasama antara semua kaum amat penting bagi mencapai perpaduan yang sejagat. Antara kepentingan perpaduan kaum di Malaysia ialah: yang pertama, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Keadaan aman dan damai ini membolehkan masyarakat menjalankan aktiviti harian dengan baik. Contohnya, aktiviti keagamaan dan aktiviti perayaan disambut tanpa rasa takut. Yang kedua, sektor pelancongan negara dapat dimajukan. Keadaan negara yang aman dan damai akan menarik lebih ramai pelancong asing untuk datang ke Malaysia. Kehadiran pelancong ini secara tidak langsung menambah peluang pekerjaan kepada rakyat serta meningkatkan ekonomi negara. Yang ketiga, meningkatkan imej negara di mata dunia. Perpaduan kaum membuktikan bahawa pemimpin Malaysia dapat memerintah dengan baik. Seterusnya, hasil daripada perpaduan antara kaum tanpa timbul sebarang permasalahan ini, negara akan menjadi inspirasi untuk negara lain supaya turut hidup dalam keadaan harmoni tanpa sebarang musuh. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan etika dan peradaban dalam tanggungjawab sosial. Cabaran yang pertama ialah lanskap politik negara. Perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman sememangnya penuh dengan kontroversi di mana setiap individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hal ini diperkatakan demikian kerana masih terdapat pemimpin yang hanya menggunakan isu perkauman agar dapat memancing perhatian rakyat, tetapi sebaliknya hanya ingin melindungi kepentingan diri sendiri. Cabaran yang kedua ialah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Sistem sekolah vernakular iaitu sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang serta menimbulkan masalah dalam berkomunikasi. Masih ramai rakyat kita tidak fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu kerana sistem pendidikan yang mengikut kaum. Hal ini telah menugaskan kita untuk berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain. Akhir sekali, penyebaran berita palsu di media sosial dan media massa secara berleluasa. Tindakan teknologi yang semakin pantas dalam menyampaikan sesuatu berita boleh menyebabkan penyebaran fitnah atau berita palsu semakin menular, terutama perkara yang menyentuh isu perkauman dan agama.
segelintir netizen tidak menyelidiki terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Sebahagian daripada mereka juga tanpa berfikir panjang memberikan reaksi atau komen negatif terhadap sesuatu isu hangat yang timbul, terutama isu perkauman. Tanggungjawab sosial merupakan pilihan pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang terhadap alam persekitaran. Keputusan yang diambil oleh setiap golongan masyarakat memberi impak kepada persekitaran, sosial dan fizikal. Tanggungjawab sebagai rakyat iaitu individu menjadi ejen moral terhadap diri sendiri dalam menerapkan etika yang baik di setiap tindakan yang dilakukan tanpa pengawasan luaran. Seterusnya, bertanggungjawab dan amanah dalam mengawal setiap tindakan dengan tidak melanggar undang-undang negara. Tanggungjawab terhadap manusia lain pula ialah bekerjasama sesama rakyat merupakan asas hidup bermasyarakat dalam menjunjung amar makruf dan nahi mungkar. Sekian daripada saya. Tanggungjawab sosial pekerja. Mengamalkan 6 sifat amanah dalam pekerjaan iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Seterusnya, memberikan perkhidmatan yang sama terhadap rakan sekerja dan pelanggan terhadap semua lapisan masyarakat. Seterusnya, tanggungjawab sosial organisasi, komitmen syarikat dan organisasi terhadap keperluan sosial, berkewajipan dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam membantu kebajikan dan keperluan pekerja, organisasi, alam sekitar, masyarakat dan negara. Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Masyarakat perlu memahami kepentingan memelihara ekosistem semula jadi supaya dalam keadaan seimbang agar tahap kesihatan masyarakat dan penduduk sentiasa terjamin. Yang pertama, maklumat lebih realistik. Video mampu menyerupai situasi yang sebenar dengan jelas dan lebih realistik. Yang kedua, menarik minat ramai orang. Masyarakat berbagai umur lebih tertarik untuk menonton video berbanding dengan membaca. Dan yang ketiga adalah mampu meraih emosi penonton. Cara penyampaian yang realistik mampu meraih emosi seseorang dengan lebih mudah. Kehidupan manusia hari ini dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Faktor peredaran zaman ini menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan seharian. Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Dengan ini, ia dapat membentuk masyarakat yang beretika dan bertanggungjawab dalam menempuhi cabaran masa depan yang lebih mencabar.